Anwar, saya tak nak gaduh. Dr. M minta bukti, saya bagilah. Saya tak nak gaduh, tapi Dr. Mahathir dah minta bukti, saya bagilah. Ada yang bertanya kepada saya, apa jadi dengan kes saman Tun Mahathir kepada Anwar Ibrahim kan? On tak ons? Ons ke tak ons? Baik. Jawapan mudahnya masih ons. Kita baca ini dulu dan kemudian saya akan komen. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, dia akan memberikan bukti kepada Dr. Mahathir Mohamad berhubung dakwaan bekas Perdana Menteri itu telah mengumpul kekayaan untuk memperkayakan dirinya ketika berkuasa atau berdepan tindakan undang-undang. Ini selepas Mahathir menyampaikan surat tuntutan undang-undang kepada Anwar pada 27 Mac meminta Anwar membuktikan dakwaannya itu. Saya tak nak gaduh. Dia minta bukti, saya bagi. No problem, kata Anwar dalam satu majlis UiTM. Dr. Mahathir merujuk kepada kenyataan Anwar dalam ucapan dasar Kongres di Shah Alam 18 Mac lalu. Bagaimanapun, Anwar tidak menyebut nama Mahathir tetapi merujuk tempoh pemerintahannya. Ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 20 bulan jadi berkuasa sekarang mengeluh. Bla bla bla, ini kita dah baca gitulah. Anwar juga kita berucap pada itu juga mendakwa orang berkenaan tidak membayar cukai dan memindahkan kekayaannya ke luar negara. Mahathir mendakwa ini rujukan yang jelas terhadap dirinya kerana laporan media mengenai ucapan itu menyebut namanya. Anwar mempunyai masa 7 sehingga 17 April untuk menjawab surat undang-undang Mahathir setelah peguam meminta lanjutan. Tarikh akhir yang ditetapkan sebelum ini adalah pada 3 April, which is 5 hari lepas lah. 4-6 hari lepas. Mahathir yang mencecah usia 98 tahun ini terus mengkritik Anwar sebagai Perdana Menteri. Baik. Dia ucapan itu di Kongres khas Parti Keadilan Rakyat. I was there, saya ada kat situ, saya dengar ucapan tersebut. Dan bila Mahathir nak saman itu, dia beri masa 7 hari, iaitu tarikh akhir 3 hari bulan April. Namun begitu, Peguam Anwar meminta extension sehingga 17 hari bulan April untuk menentukan sama ada akan menjawab ataupun akan memohon maaf. So dia ada extension sehingga 17 April inilah. Kenapa nak minta extension is? Nampak sangat takut dia. Tak, dia macam ni tuan-tuan. Bila masih bagi masa 7 hari, lawyer kena bersedia untuk memberi the best advice kepada Perdana Menteri. Dan juga dalam tempoh itu ada rundingan. Boleh dilakukan rundingan kalau mereka nak lah. Kalau mereka nak. Biasanya. Namun begitu, sekarang ini sehingga 17 hari bulan. Baik. Isunya, Anwar kata tadi, kalau betul dia nak, saya dedahkan, saya tak ada masalah. Berkenaan dengan isu kan anak dia kaya pada zaman pemerintahan dia. Berkenaan dengan isu tidak bayar cukai. Berkenaan dengan isu bawa duit lari keluar negara. Tuan-tuan, kita kena ingat siapakah Menteri Keuangan sekarang ini? Dan implikasi apa yang boleh kena pada Tun Mahathir? Bagi saya lah, tuan-tuan, saya pernah call, ini saya pernah cerita ke tak pernah cerita? Tak cakap lah. Okay lah, saya pernah ada conversation dengan Anwar Ibrahim lah, senang cerita. Kata Anwar Ibrahim tak kenal kau. Ya, memang dia tak kenal saya. Saya cakap saya pernah ada conversation, tak maksud dia kenal saya. Saya pernah ada conversation dengan dia. Saya kata, panjanglah cerita. Saya kata, Tok Sri, satu je lah permintaan saya cakap. Jangan bekerjasama dengan Mahathir lagi. Ini zaman masa ura-ura kata nak apa, payung besar tak payung besar, kemah besar tak kemah besar. Masa tu ingat tak? Pada masa itu saya cakap dengan Tok Sri Anwar Ibrahim, tak tahu ingat ke tidak. Tok Sri, ini personal talk saya dengan dia, jangan sekali-kali bawa Tun Mahathir. Dia kata, no way. No way pada masa itu. No way. Dan saya pegang pada kata-kata dia. Dan saya nampak, walaupun bagi dalam conversation kami tu, panjang-panjang cerita tu, dia ni, Anwar Ibrahim ni, dia ada satu sifat di mana Tun Mahathir, walaupun apa Mahathir buat kat dia pun, dia masih ada soft spot dekat Mahathir ni. Mungkin soft spot itu antara lain mungkin lah, ialah Tun tu dah tua kan, dah tua, dah umur dah 98 tahun, 2 tahun lagi 100, double umur saya pun tak sama dengan umur dia sekarang tuan-tuan kan. Double umur saya pun masih tak sama dengan umur dia sekarang. So tak payahlah nak kacau Mahathir, biarlah dia rest in peace kan. Rest in peace, bukan mati rest in peace. Biar dia berehat dalam keamanan dan ketenangan dia, tak payah nak kacau orang tua tu. Itu Anwar Ibrahim. Itu fikir Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim dia fikir mungkin, ini telahan saya sajalah. Dah lah habis lah, dah dengan dia tu dah kira dia dah habis dah. Dan dalam perbualan tersebut saya nampak macam tu. Seolah dia nak kata Mahathir ni sebenarnya dah habis, dah tak ada apa dah, tak boleh nak bawa apa dah. Tetapi sekarang ini
yang nak bawa isu dengan, sebab itu bila ada orang kata kenapa tak dakwa Mahathir, bagi saya nampak umur dah 98 tahun, berapa tahun lagi nak hidup tuan-tuan. Udah-udahlah nak bawa heret ke mahkamah, kesian. Yelah, walaupun ada masalah pun dia ada sejarah mungkin yang mana dia dengan Tun Mahathir tu ada sejarah dia sebagai mentor dia, sebagai orang yang bersama dalam kerajaan selama beberapa tahun dan sebagainya. Ada dia punya sejarah dia, ada baiknya juga. Itu bagus Anwar Ibrahim ni lah. Kita pun kena ada sifat macam dia. Walaupun dalam melihat jahat orang tu, kita kena lihat baik dia juga. Tapi sekarang ini isu dia, yang nak bawa benda ni ke dalam Anwar Scott ni, nak bawa benda ini kepada Anwar Ibrahim ni siapa? Tun Mahathir sendiri tuan-tuan. Tun Mahathir yang nak langgar Anwar Ibrahim. Yelah, dia sebutlah nama Mahathir itu sebab Mahathir yang bangkitkan isu. Kerajaan sekarang ini orang Melayu kita lemah. Dia kata apa? Saya letak jawatan menyebabkan ramai rakyat orang Melayu lagi miskin. Tu saya tanya, kalau macam tu kenapa letak jawatan? Jadi Anwar bangkitlah. Semasa kamu memerintah dulu, siapa yang kaya? Orang Melayu tetap macam tu juga. Cerita orang Melayu ni tak habis. Kita tak berjaya menoktahkan miskin tegar pun. Jadi dia nak saman. Jadi sekarang ini persoalannya yang nak bawa cerita ni tuan-tuan bukan Mahathir. Yang nak bawa adalah Tun Mahathir sendiri. Dan dia, bagi saya lah, mungkin ramai, mungkin ini cerita mungkin kan, dah orang tanya Anwar, dia kata aku nak saman nanti nama aku ni buruk sangat, nanti orang kata dah tua-tua pun, orang tua pun kau nak pergi kenakan, kau nak balas dendam. Ini nampak sangat Anwar Ibrahim nak balas dendam ni, sebab itu dia dakwa Tun Mahathir tu, sebenarnya itu semua konspirasi politik bla 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 bla. Anwar tak buat macam tu, dia biar Mahathir datang. Sekarang ni bukan Anwar yang pasang glove nak pergi tinju dia, bukan. Sekarang ni Mahathir pasang glove, datang kat dalam gelanggar, dia cabar Anwar. Dia cabar Anwar, sekarang dia kata, now I want to fight you. Anwar sebenarnya dah ready dah. That's a trap. Sekarang ni orang tak boleh kata, kau kejam lah Anwar, kau nak balas dendam. Aku kejam apa? Dia yang datang saman aku. Aku cuma perlu membuktikan saman aku itu, dakwaan aku itu adalah benar. Aku perlu buktikan dakwaan aku itu adalah benar. So macam mana nak membuktikan dakwaan aku itu adalah benar? Dengan cara kemukakanlah. Kan saya kata tadi, siapakah Menteri Keuangan? Bank Negara Malaysia itu di bawah Menteri Keuangan. Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, dua-duanya Anwar Ibrahim. Kita nak bawa cerita tu, bawalah cerita. Walaupun LHDN kita kata tu bukan bawah Menteri Keuangan, LHDN Menteri Keuangan ke KDN. But still selalu galau yang sama lah. Kalau kita nak korek dokumen-dokumen ni tuan-tuan, agak-agak kena ke tak kena? Sangkut ke tak sangkut? Dan apa implikasi dia? Katakanlah dah bentang, hakim kata baik, daripada dakwaan-dakwaan yang dibawa daripada bukti-bukti yang telah dibawakan oleh defendant, kita mendapati defendant Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah dan tidak ada fitnah yang berlaku. Tetapi dokumen-dokumen, bukti-bukti dah dibentangkan, betul? So siapa kata pegawai-pegawai ataupun badan penguatkuasa tak boleh guna sebutan di dalam kes itu untuk dibawa bagi memulakan siasatan terhadap segala salah laku yang disebut? Siapa kata tak boleh? Oi, 9,000 juga menonton saya tengah malam ni. Terima kasih saya ucapkan. Campur dengan TikTok 10,000. Terima kasih saya ucapkan. Tak, siapa kata tak boleh? Siapa kata tak boleh? Takkan 100,000 je tap-tap kita ni tuan-tuan. Share pun 116 je. Kenapa tak buktikan sebelum pilihan raya? Saya kata dokumen tu kat dalam apa orang kata, dekat dalam Kementerian Kewangan. Sekarang ni vault tu dah buka. Itu yang dia tanya saya tadi. Apa jadi dengan kotak 6 kotak tu? 6 kotak tu is. Sekarang ni dia bangkit isu 6 kotak tau. Jawapan saya mudah. Tak payah 6 kotak tuan-tuan. Berkontena kotak kat dalam kementerian. Dulu 6 kotak sebab kita cerita kita membangkang. Sekarang ni 6 kotak tu dah tak relevan. Sebab kotak itu dah ada. Bukan kata kotak, kontena dokumen kat dalam Kementerian Keuangan tu. Kat dalam semua kementerian lah kalau kita nak buka. Cerita 6 kotak tu tak relevan dah. Dan Anwar buka tak? Anwar tangkap tak? Anwar bawa ke dalam, bukan Anwar lah. Anwar SPRM, polis semua buat dakwaan tak? Dah mula. Tapi ramai yang belum kena. Sabar. Saya kata sabarlah. Kan Anwar buat laju sangat, kau kata kejam pula. Kan termasuklah
konon-kononnya pejuang-pejuang yang bukan PN lah, tapi mereka ni pejuang-pejuang keadilan. Tidak wajar Anwar menghukum musuh-musuh politik mereka. Aku tak faham. Bukan masalah kau nak menjebelahi sesiapa, it doesn't matter. Dah benda tu memang jelas, ada bukti, so nak buat apa? Kalau Anwar sembunyikan, nanti kita kata tak patut Anwar sembunyikan. Ini menunjukkan walaupun dia dah. Bila Anwar dakwa, tak patut Anwar dakwa kerana ini kejam, bla bla bla. Tapi kau nak apa? Kau nak apa sebenarnya? Kau nak Anwar buat apa? Kan? Kau nak Anwar buat apa? Sebab itu dengan Mahathir menghadapi masalah ni, dia buat extension ni, saya rasa undingan dia semudah je. Aku nak dedah ni. Ni saya rasa, ni bukan Anwar cakap. Ni dokumen dah ada. Kau betul ke nak aku dedahkan dokumen-dokumen ni? Tak adalah. Kita ni lama dah kenal. Ni mungkin contoh je lah. Tapi kalau nak juga, bak kata Anwar, no problem. Kan? Ada siapa cakap tadi? Ni saya dah bilang. Antu Proxy kata, kalau kita buat drinking game, setiap kali Iswadi sebut ada orang tanya saya, agak-agak boleh kembung perut tak? Tak, memang orang tanya saya. Macam seolah-olah kamu tanyalah. Saya baca komen-komen you all sebenarnya. Saya baca komen, saya baca orang WhatsApp sebagainya. So daripada situ, saya devicekan saya punya live. So bila orang tanya, saya dapat idea. Seorang tanya, saya dapat idea. So terima kasihlah kerana bertanya. Kan? Malam tadi berlambang 1K. Terima kasih. Susah nak buat macam mana? Dah orang tanya, kita jawab lah. Oi, 1.9K dekat TikTok. Terima kasih. Betul lah. So daripada situ, kadang-kadang saya pun tak ada ilham ke, tuan-tuan. Saya nak buat live macam apa aku nak buat. Tiba-tiba ada orang mesej saya, Iswadi macam ni. Dalam komen, kadang-kadang saya baca komen. Saya baca ni, kadang-kadang saya baca ni. Kadang-kadang ada orang tanya, Iswadi kalau macam ni kenapa macam tu? Iswadi kalau macam ni kenapa macam ni? Kalau Iswadi macam ni, kau macam ni. Tanyalah orang tanya. Seorang tanya, saya jawab. Itu je. Iswadi, kenapa? Tak faham lah pasal user router tu. Apa yang dia tarik rayuan? Apa tu? Orang tanya, saya jawab. Sorry, yang pejalan kaki tu, orang tanya, saya jawab. So, kalau saya jawab pada dia je, saya tanya. Kadang-kadang orang tanya saya, minta maaf lah tuan-tuan, kalau yang bertanya pada saya tu, dia tanya pada saya tak jawab. Bukan saya tak nak jawab anda, penat. Kalau saya cakap pada seorang, so baik saya cakap depan 11,000 orang ni. 11,000 orang, campur esok orang nak tengok lepas baik saya cakap dalam live. So, yang tanya tu saya akan simpan. Saya ada buku nota saya mana. Kadang-kadang soalan-soalan tu saya akan catat untuk saya nak buat live malam ni. Terima kasih yang bertanya. Mahathir, cuba fikir. Agak-agak nak tenang ke tidur tu. Oh, sebelum itu tuan-tuan, minyak masak cap helang. Sakau subsidi anak bini. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam Madani, salam Ramadan. Yang penting, lawan tetap lawan. Assalamualaikum.